Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat hari ini prinsip Archimedes. Okey, sebelum kita tengok, kita kena faham apa dia daya apungan. Sebab ia berkaitan ya. Okey, daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan di antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Konsep asasnya kita tahu bila satu objek dia sentiasa ada berat daya ke arah bawah, tapi bila dia berada dalam suatu cecair ada satu lagi daya yang bertindak, iaitu daya apung yang menolak ke arah atas. Okey, kita lihat ni pula macam mana awak nak keluarkan rumus untuk mengira daya apungan. Okey, daya apungan disebabkan tadi ada perbezaan antara daya bahagian atas dengan bahagian bawah. Okey, jadi kita akan kira guna rumus P sama dengan F per A, tapi jadi kita susun F sama dengan P A. Okey. Okey, kita susun ni F sama dengan P A. Okey, kemudian awak samakan H rho G tu. Okey. Okey, kita masukkan P sama dengan H rho G. Jadi dapat F1 sama dengan H rho G A. Okey, itu tekanan bahagian atas. Kemudian tekanan bahagian bawah pula dimasukkan rumus yang sama. Okey, masukkan rumus yang sama. Jadi awak boleh tolakkan F2 tolak F1. Okey, bila dikumpulkan semula H rho G tu, H rho G A tu, H1, H2 tu dikumpulkan jadi H2 tolak H1. H2 tolak H1 tu adalah dia punya ketinggian kedalaman objek tu lah. Okey, kita dapatlah dia punya ketinggian objek. Okey, bila dapat ketinggian objek, awak boleh cari dia punya V, isi padu. Sebab kita tahu isi padu sama dengan AH. Okey, berluas permukaan darab dengan tinggi. Okey. Kemudian bila awak dah masukkan tu, jadi sebab itulah AH jadi V. Jadi kita dapat rumuskan daya paduan untuk daya apungan FB sama dengan rho VG. Rho adalah ketumpatan, V adalah isi padu objek tu, G adalah daya tarikan graviti. Okey, jadi baru kita kaitkan dengan prinsip Archimedes, iaitu prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalai mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalai yang disesarkan. Okey, jadi daya apungan sama dengan berat bendalai yang disesarkan, sama juga rumus yang awak dah keluarkan tadi, FB sama dengan rho VG. Okey, untuk seterusnya ni awak kena faham hubungan konsep antara daya apungan dengan berat cecair yang disesarkan. Okey, yang mana ini semua berkaitan dengan apabila satu objek tu sama ada kita letak di udara, objek asal, ataupun bila dia kita letakkan di dalam cecair. Okey, ini keadaan-keadaannya lah. Okey, yang pertama, objek di udara. Objek di udara ni maksudnya langsunglah kita tak ada rendamkan dia atau masukkan dia dalam cecair. Okey, jadi berat objek ialah berat sebenar objek. Maksudnya kalau awak timbang, awak gunakan neraca, awak akan dapat berat sebenar objek. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya bila objek direndam dalam cecair. Okey, bila objek direndam dalam cecair, berat objek di dalam cecair ialah berat ketara. Okey, awak kena ingat perkataan ni, berat ketara. Okey, bila kita timbang guna neraca spring tu, tapi objek tu kita masukkan dalam cecair. Okey, berat yang kita sukat pada neraca tu dipanggil berat ketara objek. Okey. Okey, objek menyesarkan cecair. Ini bila objek masuk dalam air, cecair tu akan disesarkan ke atas lah. Okey. Bila berlaku macam tu, isi padu cecair yang disesarkan tu, macam cecair tu bila kita masukkan dia akan ternaik sikit, ada bacaan sesaran dia tu. Okey, sama dengan isi padu bahagian objek yang terendam dalam cecair. Okey, kalau sebiji bola, bulat isi padu bola tu, isi padu tu samalah dengan isi padu air cecair yang disesarkan. Kita samakan isi padu dia. Okey, kemudian kalau objek
yang dimaksudkan objek mengalami kehilangan berat ketara. Okey, kehilangan berat ketara ialah bila berat objek di udara, okey, berat yang ni tadi, ni berat di udara tadi, okey, tolak dengan berat objek di dalam air. Itu namanya kehilangan berat ketara. Okey. Kemudian daya apungan ialah, okey, daya apungan yang bertindak pada objek ialah, okey, ini yang kita simpulkan tadi. Macam ni, daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan. Okey, daripada apa yang kita lihat tadi, kita dapat simpulkan yang pertama, awak dah tahu daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan. Okey, boleh juga kita samakan daya apungan ialah sama dengan kehilangan berat ketara. Okey, seterusnya kita tengok hubungan antara keseimbangan daya dengan keadaan keapungan suatu objek dalam bendalih. Okey, apa dia? Itu apabila objek direndam dalam satu bendalih, kita tahu dia akan mengalami dua daya, iaitu berat objek tu ke bawah oleh daya graviti dan daya apungan ke atas oleh bendalih yang disesarkan. Okey, keadaan keapungan objek itu ditentukan oleh magnitud relatif bagi dua daya tersebut. Okey, awak faham? Setiap kali mesti cari daya paduan lah. Okey, siapa yang lebih besar, dia akan bergerak ke arah daya yang lebih besar. Okey, kita lihat situasi yang pertama. Okey, daya apungan dengan berat yang ada sama. Okey, bila daya apungan sama dengan berat, W sama dengan FB, daya paduan dia kosong. Jadi keseimbangan daya tercapai. Jadi objek akan terapung pegun. Okey. Okey, yang kedua. Apa berlaku kalau berat lebih besar daripada daya apungan? Okey, bila berat lebih besar daripada daya apungan, daya paduan bertindak ke bawah. Okey, dia akan bergerak ke hala bawah. Jadi tak ada keseimbangan daya, objek akan bergerak ke bawah dengan pecutan A. Okey. Kemudian, jika berat kurang daripada daya apungan. Okey, bila daya apungan lebih besar, bermakna objek akan bergerak ke atas. Okey, tiada keseimbangan daya sebab yang daya apungan lebih besar. Okey, objek akan bergerak ke atas dengan pecutan A. Okey, mari kita lihat satu situasi ni. Okey, bila satu kapal terapung di atas permukaan laut. Okey, kapal berada di dalam keseimbangan daya. Okey, jadi daya paduan dia adalah sifar, iaitu berat kapal sama dengan daya apungan. Okey, berdasarkan prinsip Archimedes medis, awak nampak daya apungan, awak tahu sama dengan daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Iaitu kita boleh buat kesimpulan berat kapal sama dengan berat air laut yang disesarkan. Okey, dan isi padu air laut yang disesarkan sama dengan isi padu bahagian kapal laut yang terendam dalam air laut. Okey, nampak kaitan dia, berat kapal sama dengan berat air laut yang disesarkan. Isi padu air laut yang disesarkan sama dengan isi padu bahagian kapal yang tenggelam. Bukan semua bahagian kapal tu tenggelam kan? Cuba tengok dalam rajah. Okey, bahagian yang tenggelam tu isi padunya samalah dengan isi padu air yang disesarkan. Okey, seterusnya mari kita lihat aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan. Okey, ini ada satu alat. Alat yang bulat ni nama dia hydrometer. Okey, hydrometer ni digunakan untuk mengukur ketumpatan cecair. Okey, apa yang berlaku, apa yang kita gunakan ialah apabila hydrometer ni kita masukkan dalam satu cecair, okey, dia akan tenggelam dan terapung mengikut ketumpatan cecair tersebut. Okey, sebab dia mengaplikasikan prinsip Archimedes. Okey, tengok contoh dalam rajah bacaan yang pertama tu. Okey, bacaan dia bila kita masukkan hydrometer tu dalam cecair berketumpatan rendah, okey, dia akan tenggelam sampai ke tanda 0.90 tu. Okey, itu bermaksud ketumpatan cecair tu adalah 0.90 lah. Okey. Jadi yang kedua tu, gambar rajah kedua tu bila masukkan hydrometer di dalam cecair berketumpatan tinggi, okey, dia akan terapung. Okey, dia akan terapung, dia dapat bacaan 1.10. Yang ini kita lihat apa kaitannya dengan prinsip Archimedes tadi ialah okey, bila hydrometer terapung pegun dalam suatu cecair, okey, berat cecair yang disesarkan adalah sama dengan berat hydrometer tersebut.
Okey, dalam cair yang kurang tumpat, bahagian hydrometer yang tenggelam di bahagian bawah permukaan cair adalah lebih besar untuk menyesalkan isi padu yang lebih besar. Okey, kalau yang ke atas, sebaliknya lah, isi padu yang lebih kecil. Okey, kemudian rajah tu tunjukkan fungsi dia bila kat mana hydrometer digunakan. Digunakan dalam susu. Okey, kilang pembuatan susu untuk menguji ketumpatan susu. Okey, boleh tahulah kecairan susu tu. Okey, aplikasi seterusnya untuk tangki balas dalam kapal selam. Mungkin awak dah pernah belajar kan? Okey, tangki balas ni digunakan untuk menentukan kapal selam tu tenggelam ataupun boleh timbul di atas permukaan air. Prinsip kerja dia sama dengan prinsip kerja penyelam Cartesian. Okey, ini adalah contoh prinsip kerja tangki balas dalam kapal selam. Okey, awak lihat untuk gambar rajah yang A ni. Okey, tabung uji terapung di permukaan air. Okey, macam ni. Dalam botol ni sebenarnya diisi air. Kemudian ada tabung uji yang ada udara terperangkap dan ada sebahagian air di dalam tabung uji. Okey, botol ni ditutup ya. Okey, kemudian tengok rajah B. Apa yang berlaku ialah kita tekan bila picit lah, maksudnya beri tekanan kepada botol. Kita bagi tekanan kepada air dalam botol. Apa akan berlaku ialah tabung uji ini akan tenggelam. Okey, awak akan nampak udara terperangkap tu dah sikit macam tu. Okey, kenapa dia berlaku macam tu? Okey, kita boleh terangkan. Okey, itu yang dipanggil tangki balas menggunakan penyelam Cartesian. Okey, apabila tabung uji terapung di permukaan air, maknanya berat tabung uji dan berat air di dalamnya adalah sama dengan daya apungan. Okey, sebab tu dia akan terapung. Okey, sama dengan rajah yang A tadi ni. Okey, yang rajah B tu, bila kita kenakan tekanan pada dinding botol, air yang dalam botol akan ditolak masuk ke dalam tabung uji. Okey, ini menyebabkan berat air yang terkandung dalam tabung uji bertambah, menyebabkan berat tabung uji itu melebihi daya apungan. Okey, sebab tu daya paduan dia akan bertindak ke arah bawah. Jadi tabung uji akan tenggelam ke dasar botol. Okey, contoh gambar yang ni. Okey, ini gambar yang dia tunjuk penyelam Cartesian lah. Bila dipicit dia tenggelam. Bila awak lepas dia akan timbul semula. Aplikasi seterusnya prinsip Archimedes ialah pada kapal laut dan garis plimsoll. Okey, garis plimsoll ni akan dibuat dekat dinding tepi kapal macam dalam gambar rajah ni. Okey, apa fungsinya ialah untuk menentukan berapa daya apungan yang akan dikenakan pada kapal. Okey, kita tengok kalau yang tanda merah ni ialah paras selamat lah. Maksudnya isi padu kapal yang tenggelam tu cukup lagi untuk mengapung ataupun boleh diapungkan lagi oleh air. Dia tak melebihi daya apungan. Okey, jadi dia akan timbul atau terapung. Okey, bila dia dah tinggi, dia boleh tenggelam lah. Dia takut dia punya daya apungan lebih kecil daripada berat kapal, nanti kapal boleh tenggelam. Cuma sebenarnya yang disebut TFF ni, TSW ni, ini adalah berkenaan dengan air laut. Okey, dia air masin lain, tempatan dia berbeza kan. Air sungai lain, okey, air musim sejuk lain. Okey, kita tengok paras ni. Okey, ini satu lagi kapal selam dengan tangki balas. Okey, tangki balas ni awak dah tahu konsep dia, bila air masuk, bila air dikeluarkan untuk mengimbangi daya apungan. Okey, yang tadi pakai penyelam Cartesian ni, yang ini guna tangki balas. Okey, seterusnya belon udara panas. Okey, macam mana belon udara panas boleh terapung di udara bila ada perbezaan daya apung di udara. Okey, daya apung di udara disebabkan oleh perbezaan antara berat udara yang tersesar dengan berat belon. Okey, seterusnya kita lihat cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Archimedes dan keapungan. Okey, awak mesti pegang
beberapa rumus ni kena faham. Okay, bila suatu objek berada dalam pendalih, daya apungan sama dengan berat pendalih yang disesarkan. Kita ada rumus FB sama dengan rho V G. Dan satu lagi, bila suatu objek terapung pegun dalam suatu pendalih, kita tahu daya apungan sama dengan berat objek dan daya apungan sama juga dengan berat pendalih yang disesarkan. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Okey, ini contoh satu bot, dia ada bagi satu garis L pada sebuah bot. Okey, isi padu di bawah garisan tersebut ialah 2.8 meter padu. Okey, jisim bot ialah 600 kg. Okey, dia tanya berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot itu. Okey, diberi ketupatan air 1000 kg per meter padu dan pecutan graviti 98 meter per saat. Okey. Cara nak selesaikan? Okey, awak lihat. Okey, kita lihat penyelesaiannya. Okey, lihat yang pertama, kita kenal pasti masalah. Okey, kenal pasti maklumat yang diberikan. Kenal pasti rumus yang boleh digunakan bergantung kepada maklumat yang awak ada dan menyelesaikan masalah secara numerikal. Okey, kat sini kita umpamakan, kita nyatakan berat muatan maksimum adalah B. Okey, kita buat perumpamaan lah dulu. Okey, kemudian kita keluarkan maklumat. Sebab B ni yang diminta, yang masalah yang kita nak. Okey, isi padu bot di bawah garisan L ni, ini semua adalah maklumat. Okey, awak kena keluarkan maklumat yang ada. Okey, baru kita boleh gunakan, kita tahu rumus yang boleh guna. Okey, kemudian kita kira, kat sini tak dikira lagi. Yang seterusnya kita kira berat bot. Okey, berapa berat bot, sebab kita tahu berat bot akan sama dengan berat air yang disesarkan yang boleh kita kaitkan dengan berat muatan maksimum ni. Okey, awak cari berat bot dulu, W sama dengan mg. Okey, kemudian awak tahu W tambah B yang berat maksimum tadi masih sama dengan daya apungan. Okey, kemudian kita samakan dengan rumus iaitu berat air yang disesarkan. Kita guna rho V G sebab kita ada maklumatnya. Kita boleh gunalah. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, awak masukkan. Ini untuk awak cari dia punya berat. Selesaikan. Okey, awak dapat berat. Masukkan dalam persamaan. Kemudian masukkan rho VG ni dalam samaan. Dan awak selesaikan. Last sekali awak bawa balik berat ni ke sini. Ini berat. Okey, awak akan dapatlah jawapan akhir. Ini adalah muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot tersebut. Okey, contoh 2. Gambar foto. Okey, rakit terapung di laut dan jisim rakit 54 kg dan ketupatan air laut ialah 1080 kg meter per meter padu. Okey. Pecutan graviti 9.81. Soalan tanya, berapakah berat rakit? Bandingkan berat rakit dengan berat air laut yang disesarkan dan hitung isi padu air yang disesarkan oleh rakit itu. Okey, penyelesaiannya. Okey, yang pertama berat rakit W, senang je awak kirakan. Okey, berat rakit awak ambil jisim dia darab dengan G. Okey, W sama dengan mg, dapat berat. Kemudian isi padu air yang disesarkan, kira, kaitkan W sama dengan V rho G. Jadi awak perlu masukkan nilai, boleh cari V. Okey, masukkan dapat V. Okey, V bila rakit dalam keseimbangan. Okey, bila rakit dalam keseimbangan, berat rakit sama dengan daya apungan. Okey, jadi berat daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan, maka berat rakit sama dengan berat air laut yang disesarkan. Okey. Okey, itu saja.